Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung dengan kitab Fathul Majid, penjelasan lengkap kitab Tauhid. Bab 50 betul Bab 50 di mana dah sampai kau ni? Buku surat berapa tu? Oh, ni kitab lain ni. 860. Okey, maknanya dalam bab syarah, dah masuk syarah kan? Dah masuk syarah. Dan ustaz dah baca sampai dia last ni dia buat apa? Dia terangkan nama-nama ni ke ataupun macam mana? Ataupun dia masih lagi pada teks? Dia teruskan dengan teks. Ustaz beritahu kepada saya dia hanya masih lagi bab ni je tu. Saya tak tahu dekat mana berhenti last. Penyelewengan Asmaul Husna. Okay, dari segi teks ni kat mana dia berhenti tak tahu Oh, Ibn Hatim menyebutkan dari Al-Aufi Oh, di situ Okey. Baik, kitab ini dia menyebutkan yang pertama dalam bab tu dia kata bab qaulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jadi banyaknya dalam bab ni dia cerita pasal yulhiduna fi asma'ihi. Yulhidun maknanya menyimpang, orang tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang. Yulhiduna fi asma'ihi, menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya ataupun tentang nama-namanya. Jadi itu. Kemudian disebut kat sini Zakara ibn Abi Hatim daripada Abdullah bin Abbas, yulhiduna fi asma'ihi maksudnya yusyrikun. Wa anhu sammu allat min al-ilah wal uzza min al-aziz wa an al-a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Yani yang itu dah diceritakan yang pasal lat dengan uzza tu dah cerita. Dah cerita Okey. Jadi itu je lah yang dimuatkan ayat dengan kata-kata Abdullah bin Abbas dan juga Al-A'mash. Jadi itu asal dia. Jadi kemudian kita pergi kepada kitab, disebutkan beberapa hadis berkaitan dengan nama-nama Allah SWT, iaitu Allah punya 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka masuk syurga, yang itu. Kemudian hadis itu ada juga riwayat daripada Tirmizi yang menyebutkan 99 nama itu, nama Allah itu secara satu persatu disebutkan. Yang itu disebutkan sebagai hadis gharib, hadis yang gharib, hadis yang tidak gharib ni tak semestinya lemah lagi, tapi yang ini dah dikira lemah sebab dia adalah sebenarnya mudraj, sisipan daripada salah seorang daripada perawi.
yang diselitkan masuk. Rupa-rupanya diterangkan dalam kitab ni juga, dia kata bahawa sisipan tu adalah daripada beberapa orang ulama yang mana mereka telah mengumpulkan nama-nama ni daripada Al-Quran, kemudian dimasukkan dalam hadis tu sekali, supaya apa? Supaya orang tahu inilah nama-namanya. Tapi itu pun masih lagi tak lengkap, dan mungkin ada yang tak berapa betul. Sebenarnya dia sebut kat sini bahawa nama-nama Allah ni tidak terbatas pada 99, kan? Tak terbatas pada 99. Dan disebutkan hadis Nabi SAW, iaitu ma asaba ahadun qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Yang itu yang أو استأثرت به في علم الغيب عندك, yang itu yang menjadi dalil bahawa nama-nama Allah tu ada yang Allah simpan. Maksud dia tadi tu أو استأثرت به في علم الغيب عندك, maknanya atau engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Maknanya nama-nama Allah tu disebutlah aku memohon. Mula-mula tu dia kata as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku bermohon kepadamu dengan semua namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu. Wa anzaltahu fi kitabik, atau apa yang kamu turunkan, wahyukan dalam kitabmu. Atau 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun apa yang ya Allah kamu telah ajar pada salah seorang pada makhlukmu. Kemudian disebut aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak, iaitu ataupun ada yang kamu simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi ada nama-nama yang kita tak tahu. Jadi yang disebut ni, kalau siapa ahsaha, siapa yang hitung tu, pastinya yang nak hitung mesti kita tahu. Tapi yang kita tak tahu tu ada lebih lagi lah. Ada lebih lagi. Jadi itu sebagai hadis yang membuktikan bahawa nama-nama Allah SWT lebih daripada 99, seperti yang mana kita dahulu kita ingat hanya 99 je, sebenarnya lebih. Sebenarnya dia sebut kat sini, dia terangkan kata-kata Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Al-Aufi, dia berkata dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala. Jadi Al-Aufi ni, Al-Aufi dia sebenarnya seorang yang dia bernama Atiyah bin Sa'ad. Atiyah bin Sa'ad, dia ni walaupun dia ada meriwayatkan daripada Ibn Abbas, Abu Sa'id, Ibn Umar, tapi dan dia juga salah seorang daripada yang terkenal di kalangan tabi'in, tapi dia da'iful hadis. Hadis-hadis ni dikirakan sebagai yang diriwayatkan dia adalah da'if. Dia sendiri tu dikira da'if. Seperti yang disebutkan dalam ruwat apa ni, dalam ni disebutkan di sini, dia kata saduq yukhti kathiran. Dia ni saduq, dia ni jujur juga, tapi dia banyak buat salah. Kana syi'iyyan mudallisan, dia juga seorang yang Syiah juga mudallis, seorang yang kadang-kadang dia sorok dia dalam sanad dia tu, dia sorok orang yang meriwayatkan daripada dia, atau dia riwayatkan tu, yang mana dia akan guna perkataan an tadlis. Jadi dalam hal ni dia telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau nak kirakannya sebenarnya dia ni dhaiful hadis lah. Dhaiful hadis, tapi maksud dia dekat sini pun boleh dipakai.
Iaitu dia kata, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dalam menyebut nama-namanya tu. Kata-kata tu, alhamdulillah, iaitu dia kata ilhadul mulhidin, iaitu da'u al-lat fi asma'illah, iaitu mereka tu gunakan nama al-lat, al-lat dalam sebagai salah satu daripada nama Allah. Itu dia sebut. Itu yang dimaksudkan dengan ilhad, ataupun menyimpang daripada kebenaran dalam ataupun tentang nama-nama Allah SWT. Kemudiannya Ibnu Jurayj pula, dia disebut dalam kitab ni Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj berkata dari Mujahid. Ibnu Jurayj berkata dari Mujahid. Ibnu Jurayj ni seorang faqih, dia juga mudallis, dia thiqah, faqih, mati 150 tahun, tapi dia juga mudallis juga, mudallis. Jadi mudallis ni, kita nak, kalau nak tahu dia macam mana nak terima riwayat dia, kita kena tengok hadis tu dia riwayatkan dengan an ke tidak. Kalau dia sebut dia an fulan, dia daripada an fulan, tu kat situ kemungkinan ada yang dia tinggalkan orang. Jadi kat situ tak terima, kira daif. Dalam hal ni Ibnu Jurayj diriwayatkan daripada Al-Mujahid, Mujahid. Ibnu Jurayj kata, Mujahid kata, ishtaqul lata min Allah wa ishtaqul uzza min al-aziz. Jadi dia mengambil nama al-lat tu, Allah tu daripada nama Allah. Perkataan Allah ditukar kepada muannath, dijadikan feminin dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Melayu jadikan dia perempuan lah. Macam mana nak translate feminin, sebab kita dalam bahasa kita tak ada nak sebut feminin or masculine, ada jantan atau betina lah, kata jantan atau betina lah. Jadi dia jadikan nama Allah tu, dia jadikan dalam versi betina, dia bagi Al-Lat, bukan Allah, Al-Lat. Dan yang satu lagi Al-Aziz, dia ambil daripada situ, dia jadikan Al-Uzza, asalnya Aziz. Aziz. Yang satu lagi tu asalnya Allah. Dia ambil, guna nama, dia keluarkan satu nama baru untuk Allah SWT. Kat sini mereka dikirakan sebagai apa? Yulhiduna fi asma'ihi. Mereka dikira sebagai menyimpang dari kebenaran dalam atau tentang nama-nama Allah. Jadi kat sini apa yang nak kata? Kita kata mengeluarkan atau menimbulkan satu nama baru bagi Allah, yang mana Allah tak sebut, Nabi tak sebut, itu salah. Itu salah. Itu jelas salah. Okey, kemudian dikatakan sini, Qatadah berkata menyimpang adalah mempersekutukan. Menyimpang adalah mempersekutukan. Menyimpang maksudnya dalam ayat tadi yulhidun. Jadi yulhidun tu maksudnya yusyrikun, mereka syirik. Dan Qatadah ni, dia seorang alim besar juga. Dia pun kata, dia kata menyimpang tu maksud lainnya adalah mensyirikkan. Itu pun sebagai maksud ilhad. Kemudian dia disebut lagi Ali bin Abi Talha. Ali bin Abi Talha, dia seorang apa nama ni, dia kalau dia ni, dia akan riwayat an Ibn Abbas. Jadi kalau kat sini dia kata an Ibn Abbas, sebenarnya dia tak riwayat, dia tak pernah jumpa Abdullah bin Abbas. Ni dia tak pernah jumpa Abdullah bin Abbas. Tapi kebiasaannya adalah dia meriwayatkan hadis daripada guru je yang belajar daripada Abdullah bin Abbas, iaitu Mujahid. Guru dia Mujahid. Jadi dia
belajar daripada Mujahid, dan Mujahid yang belajar daripada Abdullah bin Abbas. Mujahid ni sendiri dah belajar dengan Abdullah bin Abbas. Dia bentangkan Al-Quran tu tiga kali seluruh Quran tu, 3 kali dengan Abdullah bin Abbas. Setiap ayat tu dia tanya, ni turun dari siapa, apa maksud dia. Dia baca. Tu Mujahid. That's why kalau tafsir banyaknya ulama rujuk pada Abdullah bin Abbas sebagai terjemahan Al-Quran. Lagi satu lagi dia tengok pada Mujahid juga. Jadi Mujahid ni famous student of Abdullah bin Abbas. Kemudian Ali bin Abi Talha, dia belajar daripada Mujahid, tapi dia kata, dia tak sebut, dia kata saya ambil ni daripada Mujahid. Dia kata An Ibn Abbas terus. Dia tinggalkan nama Mujahid tadi tu. Jadi kalau dia sebut kat sini An Ibn Abbas, maknanya kita boleh kata di sini ini dia ambil daripada Mujahid. Jadi kat sini dia kata sini Ali bin Abi Talha berkata dari Ibn Abbas, maknanya dia ambil daripada Mujahid tu, ambil daripada Mujahid daripada Abdullah bin Abbas. Ilhad adalah mendustakan, iaitu takdzib. Ilhad maksudnya mendustakan. Jadi itu semua maksud yang ada bagi apa ilhad tadi, yang kita terjemah ataupun dalam kitab ni terjemah satu je. Dia kata tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Yulhiduna fi asma'ihi, dia kata menyimpang dari kebenaran, itu sahaja. Tapi kita lihat pada kata-kata ulama-ulama ni, dia sebut maksud-maksud yang berbeza. Sebenarnya semua maksud-maksud tu termasuk dalam maksud dia. Maknanya semuanya okey, semuanya kita boleh kata satu maksud dia ini, dua maksud dia ni, tiga maksud dia ni, boleh, kita boleh buat gitu, semuanya terpakai. Jadi jangan confuse lah, jangan kata ini ada ikhtilaf ni. Ini bukan ikhtilaf, ini sebab dia dalam bahasa Arab tu bila sebut dengan satu perkataan, kemungkinan dia punya maksud dia berbeza-beza. Dia boleh masukkan beberapa kategori sekali. Jadi kalau kat sini, maksudnya kat sini yulhidun, dia ada maksud apa? Dia ada maksud memasukkan ataupun mencipta nama-nama baru bagi Allah. Itu satu. Yang kedua, mensyirikkan Allah tu. Yang ketiga, menipu tentang Allah SWT. Itu semua yulhidun fi asma'i, menipu. Macam yang tadi, mula-mula tadi tu yang dia kata dia menimbulkan nama baru tadi tu, dia tak kata menipu. Itu tak maksud menipu. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada nama Allah juga, cuma dia ubah dari segi kejantinaan dia lah. Al-Lat itu daripada Allah, Al-Uzza daripada Al-Aziz. Dia timbulkan nama dari dalam rupa lain, tapi nama yang sama. Tapi itu bukan tipu. Tapi itu dia panggil istiqaq. Istiqaq ni dalam bahasa Arab, kalau belajar bahasa Arab lah, dalam bahasa Arab, dan kita tahu apa ni, satu asal satu perkataan itu daripada mana nak cari. Macam contohnya perkataan Allah. Kita sebut sikit lah Allah. Kalau perkataan Allah tu Alif Lam Lam Ha, kan kita ini kita tahu. Seronok dia ni. Yang kali datang sini. Dia datang sini kita habis. Allah, nama Allah ni dia dari asal dia daripada apa? Ilah. Ini asal dia Aliha. Ada juga yang menyebutkan waliha. Jadi ini dia nak cari root dia, asal dia, pergi ke sini, pergi ke sini. Jadi sekarang ni root dia yang tadi tu dia tambah pula lagi, naik kepada Al-Lat.
Jadi alif lam lam, alif ta dia tukar. Tu je. Al-Aziz daripada Azza. Al-Aziz mana tak? Kataan Al-Aziz. Al-Aziz asalnya daripada alif lam itu campur dengan Aziz. Aziz. Asal Aziz ni adalah Azza. Ni dalam bentuk past tense lah. Masa ni asal dia. Pergi ke sini, pergi ke sini. Lepas tu dia naikkan lagi kepada Al-Uzza. Situ. Jadi nak kata dia tipu ke? Tak tipu. Tapi kat sini dia telah melakukan benda salah, iaitu selewengkan nama Allah tu asal. Selewengkan pada sini. Jadi penyelewengan tu pun ada lagi faktor-faktor lain lagi. Kita akan sebut lagi, ya. Okey, dia kata kat sini, asal kata ilhad dalam bahasa Arab adalah menyimpang dari garis lurus. Menyimpang dari garis lurus, bengkok, condong dan miring. Yang lahad dinamakan demikian kerana ia miring ke arah kiblat dari lubang kubur yang lurus. Jadi dia adalah kubur. Kubur dia ada dua jenis, Satu dia panggil syak, satu dia panggil lahad. Syak tu kalau tanah tu ni syak lurus direct, ni syak. Lepas tu lagi satu lagi lahad. Lahad itu adalah belah sini dia buat lubang. Ni dia buat lubang sini ke arah kiblat. Kat sini dia masuk mayat tu. Ini lahad, menyimpang daripada asal lubang ni, yang straight ni keluar. Jadi menyimpang. Jadi itu dipanggil lahad. Asal perkataannya dipanggil lahad, lahad lam ha dal, ni. Jadi perkataan ilhad alif lam, ni al-ilhad. Ini yang perkataan yulhidu ni tadi ni. Ni lahad sama kan, lam ha dal. Itu sama juga, asal dia sama. Jadi dinamakan lahad kerana ia miring ke arah kiblat dari lubang kubur yang lurus. Okey, dia kata qala Ibnul Qayyim rahimahullah, haqiqatul ilhad fiha al-mail wal ishrak wat ta'til wan nukran. Hakikat ilhad padanya adalah kecenderungan. Tadi kita kata lurus tadi, lahad tadi lurus, cenderung ke arah lain. Tiba dia cenderung, dia miring, dia menyimpang. Jadi ilhad tu sendiri adalah maksudnya kecenderungan kepada apa? Kepada syirik, kepada ta'til, kepada pengingkaran. Tu dia sebut satu macam kaedah, satu macam kaedah. Jadi maksud kat situ apa? Cenderung kepada syirik, maknanya syirik ni kita memberikan kepada orang lain sifat Allah ke, nama Allah ke, yang itu. Tu mengongsikan. Kita kongsikan. Asalnya untuk Allah sahaja, kita kongsikan. Kemudian dia ta'til, iaitu dia menidakkan terus. Kata benda ni tak wujud, tak ada. Kalau kita kata maksud dia al-alim, dia Allah tahu, maha mengetahui. Pada kita ni ini
tahu, manusia pun tahu, orang pun tahu. Dia kata, ni tak ada maksud, ni tak ada, ni tak ada makna. Dia kata, hilangkan maksud alim tu tadi, terus hilang. Jadi al-alim maknanya apa? Tak tahu. Tak ada maksud, tak ada apa gitu. Ataupun al-basir, yang maha melihat. Dia kata al-basir ni manusia pun lihat, binatang pun lihat. Dia ni macam mana? Dia kata, ni tak ada lah, tak wujud. Tak wujud, ataupun dari segi maksud itu hilang. Jadi itu dia panggil atala, maksud dia. Dia akan buat ta'til pada maksud tu. Hilang maksud tu, tak ada makna lagi dah nama tu. Nama tu tak ada maksud lagi dah. An-nukran, iaitu pengingkaran. Pengingkaran kat sini beza sikit dengan ta'til tadi. Ta'til tu nama tu ada, dibagi nama tu juga. Dia kata ya ada nama ni, tapi maksud tak ada. Lagi satu lagi, nukran, dia terus kata dia reject terus. Jadi satu dia share, satu lagi dia buang makna ni, lagi satu lagi dia ingkar terus. Jadi apa yang bagi Allah, hak Allah, dia share, itu syirik, isyrak. Dia share dengan orang lain, itu isyrak, kongsi. Satu lagi, dia ada juga nama tu, dia yakan, ini nama Allah, dia kata ya, tapi maksud dia tak tahu, maksud dia tak ada. Itu ta'til. Dia tak bagi pada nama tu pada orang lain, tak. Dia nama tu nama Allah, tapi nak maksud dia tak ada, hilang ni maksud dia. Satu lagi nukran, dia kata ayat ini bukan nama Allah, ini bukan sifat Allah. Dia kata Allah tu tidak ini, tidak itu, tidak gitu. Cara mereka. Jadi ini ada 3 perkara yang masuk dalam ilhad. Jadi dia panggil hakikatul ilhad. Hakikat ilhad adalah 3 perkara ni. Dan nama-nama Allah seluruhnya adalah nama sekaligus sifat. Dengannya Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dan ia menunjukkan kesempurnaannya. Ini penting. Sini penting sebab apa? Sebab bila kita kata sebut nama Allah, dia ada maksud nama tu, itu sebagai nama pengenalan kepada Allah, dan juga dia mengandungi sifat Allah juga dalam tu. Itu mesti ada. Jadi kita contohnya nama-nama yang 99 dan lain-lain, kita lihat nama tu sikit sebanyak. Contohnya Ar-Razak contohnya. Ar-Razak yang maha pemberi rezeki, kan? Maha pemberi rezeki. Jadi maksud dia, sifat dia adalah beri rezeki. Sifat dia tu begitu, pemurah, pemberi rezeki, kan? Sifat dia. Bukannya makna, bukannya kita bagi je nama Allah SWT Ar-Razak, tapi maksud dia tu kita tak nak ambil kira, kita deny, we just say no, tak ada, it doesn't mean anything. Tak ada, bukan begitu. Bila sebut nama Allah, dia mesti dia ada terkandung dalamnya sifat yang kita kena iman. Dan malah bukan itu saja, kita amal ikut nama sifat tadi. Itu pasal dia sebut hadis yang mula-mula tadi tu, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Inna Allah ada 99 nama tu ada kaitannya. Siapa yang hitung, nak hitung tu macam mana? Nak kena kenal lah nama Allah satu, nak kena kenal. Dia yang keduanya, nak kena kenal apa sifat yang terkandung dalam nama tu, barulah kita boleh berdoa dengan nama tu dan beramal ikut nama tu. Kalau namanya Ar-Razak, maka kita minta dengan Allah rezeki, gitu. Kalau nama Allah tu Al-Basir, yang maha melihat, maka kita kena tahu Allah sentiasa melihat kita, mana-mana pun tak boleh nak sorok. Patut kita takutlah. Kita tahu Allah sedang ada muraqabah, maknanya kita tahu Allah sentiasa melihat, mengawasi kita, sebab Allah Al-Basir, maha mendengar. Serupa juga Allah maha mendengar. Allah As-Sami', itu nama Allah. As-Sami' maknanya apa? Maha mendengar. Maknanya pendengar Allah itu ekstrim. Kita tak pernah dengar, tak pernah terfikir macam mana ni. Kita tahu kita dengar macam mana, tapi kadang-kadang pun tak apa-apa nak dengar juga. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ada orang ni, perempuan datang jumpa dengan Nabi, duduk dalam bilik Aisyah ni, rumah Aisyah, bercakap dengan Nabi. Aisyah duduk satu corner,
mereka bercakap, dia tak boleh nak dengar. Dia kata ada sikit dengar, ada sikit tak dengar, dia kata. Tapi Allah kata dalam Al-Quran, apa dia? Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah dalam juzuk 28, juzuk 28 27 28. Ya, ayat tu mula-mula dia kata sudah tentu Allah dengar. Qad sami'a, Allah kata. Padahal orang yang ada dalam bilik tu sendiri tak boleh dengar sangat. Dan kalau kita lihat dalam ni padang Arafah, Arafah, semua orang duk berdoa masing-masing, doa dia ni, dia punya hal ni, dia punya hal, dia punya hal, keadaan ni masing-masing. Doa dengan bahasa dia berbeza-beza. Allah dengar semua. Cuba kita dua orang cakap dengan dua bahasa lain, seorang Nepal, seorang ni nak boleh faham atau tidak, kan? Mahir macam mana pun tak boleh nak dengar, tak apa nak dengar, tapi Allah SWT faham dengar. Makna dia tu ada. Sifat tu ada pada apa? Pada nama Allah tu. Ada pada nama Allah. Barulah lepas tu kita boleh susuli dengan apa yang kita nak amal pula, apa yang kita nak buat. You dah tahu Allah tu Maha mendengar. What is going to be your action now? Okay, I should be jagalah apa yang saya cakap. Jangan main lepas cakap je, sebab Allah Maha mendengar. Walaupun duk cakap seorang-seorang pun Allah dengar. Jadi begitu. Jadi itu yang dimaksudkan ke sini. Dia kata nama-nama Allah yang seluruhnya adalah nama sekaligus sifat. Itu penting. Sekaligus sifat. Dengannya Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dan menunjukkan kesempurnaannya. Itu kena ada. Masalahnya ada yang buat taktil. Taktil tu yang dia destroy habis, maksud dia tu hilang. Dia hanya nama aja, tempel nama bagi Allah, dah dia maksud dia semua tak ada. Ada apa cerita, kan? Maksud dia dah hilang. Bila dah macam tu hilang, macam mana nak amal dengan hadis 99 tadi? 99 nama, kalau siapa yang hitung tu macam mana? Mulalah lepas tu dia hitung nama Allah je. Nyanyi je lah lepas tu. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi, nyanyi je lah. Tapi duk buat dosa, duk buat arak, duk buat apa semua. Itu dia ilhad. Jadi ini kita kena jaga. Dan rasanya masa pun dah tak ada, insyaAllah. Yang next statement Ibn Qayyim tu perlu penjelasan lagi. Jadi insyaAllah saya tinggalkan tu untuk Ustaz Yunus. Harapnya jelas harapnya jelas insyaAllah. Sebab dekat mana sebenarnya yang Ustaz Yunus berhenti saya tak pasti. Saya tak ingat, saya tak tahu sama ada dia ada cerita tak satu-satu nama-nama Allah ni, ada tak? Tak ada Kalau tak ada tak apalah. Mungkin satu hari kena juga terangkan nama-nama Allah ni, bagus sangat insya-Allah. Ini semoganya yang bermanfaat pada kita semua, dan Allah SWT memberikan kepada kita taufik, hidayah dan taufik. Hidayah iaitu bayan kepada apa yang Allah mahu, iaitu apa wahyu Allah SWT, agama Allah tu bayan. Dan juga hidayah dari segi taufik, taufik itu berkejayaan untuk beramal dengan apa yang hidayah Allah SWT yang diberikan. Dan semoga Allah SWT menerima keamanan kita semua sebagai amal salih. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.